Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menangguhkan perbahasan berkenaan dengan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada malam ini saya ingin berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan tugas-tugas suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Apa sebenarnya tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dan apa tugas-tugas yang diamanahkan oleh Allah Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita dapat membacanya di dalam surah Al-Jumu'ah, di mana di dalam surah itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Inilah 4 tugas yang diberikan oleh Allah Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama sekali tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membacakan ayat-ayatnya, iaitu ayat-ayat Allah Taala kepada kamu semua, iaitu kepada kita semua. Ini salah satu tugas yang diamanahkan oleh Allah Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ayat-ayat Allah Taala kepada kita semua. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim, dan melalui ayat-ayat itu, melalui pelajaran-pelajaran itu, dia mensucikan kamu. Wa yuzakkihim, kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia mengajarkan kepada kamu kitab dan hikmah daripada kitab itu. Jadi ini 4 tugas yang diberikan ataupun yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Pertama tadi, membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala kepada umat manusia. Kedua, mensucikan mereka. Ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab kepada kamu. Dan yang keempat, wal hikmah, dan mengajarkan hikmah kepada kamu. Dan untuk memberikan ataupun melaksanakan tugas-tugas ini, Rasulullah SAW perlulah memberikan nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran kepada kita semua, kepada umat beliau SAW. Jadi untuk menyampaikan semua ini, ayat-ayat Allah Ta'ala, mengajarkan kitab kepada kita semua, Rasulullah SAW juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memberikan nasihat dan pelajaran-pelajaran kepada kita semua. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain, di dalam surah Al-Ghasyiyah, Allah Taala berfirman, "Fazakir innama anta muzakkir." Jadi ini satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, bahawa maka banyakkanlah memberi nasihat. Dan ayat ini tertuju kepada Rasulullah SAW terutamanya, bahawa ya Muhammad, engkau perbanyakkanlah memberi nasihat, kerana tugas-tugas kamu itu sangat luas. Tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu sangat luas kepada Rasulullah SAW. Dan sebab itulah Rasulullah SAW diperingatkan oleh Allah Ta'ala untuk perbanyakkan memberi nasihat. Dan sesungguhnya engkau adalah seorang yang berulang-ulang kali memberi nasihat. Fazakir innama anta muzakkir. Itu berikanlah, banyakkanlah memberikan nasihat, sesungguhnya engkau adalah seorang yang
berulang-ulang kali memberi nasihat. Jadi ini tugas Rasulullah SAW, dan untuk melaksanakan tugas itu beliau perlulah banyak memberikan nasihat, memberikan peringatan, memberikan pelajaran-pelajaran kepada umatnya. Inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perintah dari Allah kepada Rasulullah SAW, yakni berilah nasihat. Sesungguhnya beliau SAW atau baginda SAW adalah merupakan orang yang berulang-ulang kali memberi nasihat kepada kita semua. Nah, dalam mengamalkan perintah ini, berbagai kesempatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memberikan nasihat dan pelajaran kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum, yang akhirnya nasihat itu sampai kepada kita. Di antara waktu yang digunakan oleh baginda SAW adalah waktu selepas menunaikan solat. Jadi beliau baginda SAW selalu mengambil kesempatan ini ketika setelah menunaikan solat fardu, beliau mengumpulkan sahabat-sahabat dan memberikan nasihat-nasihat serta pelajaran-pelajaran dan peringatan-peringatan kepada sahabat-sahabat beliau SAW. Tak kiralah apakah solat subuh, solat asar, solat zuhur, solat maghrib ataupun solat isyak. Selepas setiap solat itu, Rasulullah SAW akan memberikan nasihat-nasihat kepada para sahabat-sahabat. Seperti mana saya katakan tadi, beliau tidak memilih apapun waktu. Apakah selepas solat subuh ataupun selepas solat zuhur, selepas solat asar, selepas solat maghrib ataupun solat isyak. Beliau akan mengumpulkan sahabat-sahabat untuk memberikan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan dan pelajaran-pelajaran yang perlu beliau sampaikan kepada sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan amalan baginda SAW ini jugalah yang dihidupkan oleh Hazrat Imam Mahdi AS, sehingga amalan ini menjadi satu tradisi suci ataupun kebiasaan suci di dalam jemaat, yakni memberikan nasihat dan pelajaran kepada anggota-anggota jemaat yang kita kenal dengan perkataan daras. Nah, malam ni kita adakan daras, ya. Ini pun merupakan amalan, salah satu contoh amalan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, yang dihidupkan oleh Hazrat Imam Mahdi alaihissalam, dan ianya dah menjadi satu kebiasaan di dalam jemaat, dan kita pun menyampaikan nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran ini kepada anggota-anggota jemaat selepas mengerjakan solat fardu. Dan amalan ini kita kenal dengan amalan daras. Di Rabuah khususnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengambil contoh Rabuah kerana saya lama tinggal di Rabuah. Amalan penyampaian daras ini di hari biasa adalah selepas solat subuh dan selepas solat maghrib. Hari biasa, bukan bulan puasa. Tetapi pada hari biasa, amalan kebiasaan menyampaikan ataupun memberikan daras ini adalah selepas solat subuh dan selepas solat maghrib, kecuali pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat tidak ada daras, maupun selepas solat subuh maupun selepas solat maghrib, kerana pada hari Jumaat di setiap masjid akan disampaikan khutbah. Dan sekarang ini alhamdulillah kita pun mendengar secara langsung khutbah yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis di dalam siaran MTA secara langsung. Jadi sebab itulah pada hari Jumaat tidak ada daras, baik selepas solat subuh maupun selepas solat maghrib, yang kebiasaannya dilakukan pada hari-hari biasa. Kerana pada hari Jumaat kita akan mendengar khutbah, baik khutbah di tempat jemaat tempatan maupun khutbah yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih. Kemudian kita lihat pula di dalam kebiasaan bulan suci Ramadan, apa yang dilakukan di Rabuah. Dalam bulan Ramadan, selain daras selepas solat subuh, dan juga dilaksanakan daras Al-Quran selepas solat asar dan tamat setengah jam sebelum waktu berbuka puasa. Ini amalan di dalam di Rabuah terutamanya, kerana saya lama di sana, saya ambil contoh di sana. Amalan yang dilakukan dalam bulan Ramadan, daras itu disampaikan pada waktu selepas solat subuh dan selepas solat asar, sehinggalah setengah jam sebelum berbuka puasa. Jadi saya yakin kita pun tak boleh nak melakukan seperti itu.
Bayangkan selepas solat asar, waktu asar pun banyak lagi di antara kita yang masih bekerja. Jadi bagaimana kita boleh mengadakan ataupun menyampaikan daras pada waktu itu? Jadi kebiasaan di Rabuah adalah seperti itu. Dan ada juga di beberapa masjid di Rabuah memberikan daras selepas solat tarawih. Seperti mana sekarang ini kita adakan, kita lakukan, kita ambil kesempatan ini. Kerana waktu ini ramai orang yang datang untuk solat isyak, solat tarawih. Kemudian kita ambil kesempatan ini 10-15 minit untuk menyampaikan dan berkongsi nasihat-nasihat serta pelajaran-pelajaran yang perlu kita sampaikan. Dan itu dilakukan juga di Rabuah, di masjid, di beberapa masjid di Rabuah selepas solat tarawih diadakan daras. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memberikan nasihat dan pelajaran kepada anggota jemaat merupakan satu perkara yang sangat penting, dan salah satu medium yang sangat berkesan adalah melalui penyampaian nasihat dan pelajaran dalam bentuk daras yang disampaikan oleh para mubalik-mubalik kita. Waktu penyampaian daras khususnya selepas solat fardu ianya tidak terikat dengan peraturan sesuatu masa. Ianya boleh saja dilakukan mengikut kesesuaian dan kesempatan dan keperluan. Ianya tidak semestinya hanya boleh memberikan daras selepas solat subuh ataupun selepas solat maghrib saja. Jadi tidak terikat, bila-bila masa saja. Apabila kita merasakan perlu untuk menyampaikan satu nasihat itu, satu pelajaran itu kepada anggota-anggota jemaat, kita akan pilih apa masa saja. Tidak terikat mesti solat subuh ataupun mesti selepas solat maghrib. Solat zuhur, selepas solat zuhur pun kita merasakan kita perlu memberikan nasihat, kita perlu berkongsi pelajaran-pelajaran, maka kita boleh kongsikan pada waktu itu. Seperti mana tadi saya telah jelaskan, di beberapa masjid di Rabuah juga memberikan daras selepas solat tarawih, khususnya di dalam bulan suci Ramadan. Dalam perkara ini tidak ada larangan, ianya diadakan mengikut kesesuaian, kesempatan dan keperluan. Jadi tidak ada larangan dari jemaat untuk memberikan ataupun menyampaikan daras selepas solat tarawih. Tidak ada larangan. Ianya mengikut kesesuaian dan keperluan waktu-waktu tertentu. Kerana kalau kita lihat kehadiran jamaah lebih ramai di waktu solat isyak dan solat tarawih, maka daras khususnya kita di Baitul Salam ini kita adakan selepas solat tarawih, yang mana lebih ramai orang yang akan mendapat manfaat dari pelajaran daras yang disampaikan berbanding daras yang disampaikan selepas solat maghrib. Kita tahu solat maghrib orang berbuka puasa di rumah, mereka kadang-kadang tak sempat datang ke Masjid Baitul Salam, mereka solat berjemaah di rumah. Jadi waktu itu di Baitul Salam pun mungkin ada 4-5 orang saja yang mengerjakan solat berjemaah, berbandingkan waktu solat berjemaah, waktu isyak dan waktu tarawih. Ianya lebih ramai kehadiran, maka kita mengambil kesempatan itu untuk menyampaikan daras, memberikan nasihat, memberikan pelajaran-pelajaran sewaktu selepas solat tarawih. Dan seperti mana saya katakan tadi, ianya tidak ada larangan daripada jemaat untuk memberikan daras kepada anggota jemaat selepas solat tarawih. Jadi alhamdulillah, daras yang kita sampaikan di Baitul Salam khususnya kita rakam dan kita upload, kita masukkan di dalam siaran YouTube, dan tuan-tuan serta puan-puan boleh melihatnya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sangat disayangkan bahawa walaupun kita telah uploadkan di dalam YouTube, jumlah orang yang melihat ataupun menonton ataupun mengambil manfaat daripada daras yang kita sampaikan ini sangatlah sedikit. Kita melihat kadang-kadang jumlahnya cuma 25 orang, 30 orang sahaja yang melihat daras yang kita uploadkan di dalam YouTube, siaran YouTube, khususnya daras yang disampaikan di Baitul Salam. Mungkin ya ada di antara kita yang merasa kerana ini tidak sesuai dengan tradisi jemaat di pusat, kenapa ada daras selepas solat tarawih. Mungkin kerana alasan itu mereka tak melihat daras itu. Saya katakan sekali lagi, tidak ada larangan daripada jemaat. Daras itu boleh saja disampaikan bila-bila masa di mana kita melihat kesesuaian dan kesempatan.
Bila ramai orang kita sampaikan, waktu itu kita perlu sampaikan, kita sampaikan kepada anggota jemaat. Jadi ianya tidak terikat dalam satu-satu masa saja. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, khususnya kepada puan-puan yang merasa keberatan untuk mendengar daras selepas solat tarawih ini, jangan merasa berat lagi. Kerana saya yakinkan kepada puan-puan semua, tidak ada larangan daripada jemaat berkenaan dengan perkara ini. Daras boleh saja disampaikan kerana ianya mengandungi nasihat-nasihat serta pelajaran-pelajaran yang perlu kita kongsikan bersama anggota jemaat, yang perlu kita sampaikan kepada anggota jemaat, dan itu sesuai dengan apa yang dilakukan dan dilaksanakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihidupkan kembali oleh Hazrat Imam Mahdi alaihi salatu wasallam, kemudian ianya menjadi satu kebiasaan ataupun tradisi di dalam jemaat untuk kita menyampaikan nasihat, pelajaran-pelajaran melalui daras-daras yang kita sampaikan selepas solat-solat yang kita laksanakan di masjid. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkongsian kita pada malam ini dapat sedikit sebanyak menjauhkan kekeliruan yang mungkin timbul di kalangan anggota jemaat, dan semoga tuan-tuan dan puan-puan semua dapat meluangkan sedikit masa, tak banyak, mungkin 15 minit saja, untuk mendengarkan daras yang kita sampaikan di setiap hari di Baitul Salam selepas solat tarawih. Kita jangan melihat waktu bila disampaikan, tetapi kita haruslah melihat apa isi kandungan yang disampaikan oleh penceramah pada setiap daras yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat beramal sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, oleh Hazrat Masih Maud alaihi wasallam, oleh para khulafa dan oleh para mubalik-mubalik jemaat kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan demikian bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim